A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita dalam sesi pada malam ini, iaitu sesi sesuatu yang indah daripada Al-Quran. Masya-Allah, kita telah sampai kepada siri yang ke-15. Insya-Allah pada malam ni kita akan bersama-sama untuk melihat serba sedikit yang mampu insya-Allah kita congkilkan, kita ambil daripada Al-Quran, iaitu sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak disebutkan, yang tidak ada, tak akan jumpa di dalam kitab-kitab lain dan sebagainya. Even setengah-setengah dalam bahasa Arab pun tak ada. Kenapa? Kerana apa yang kita bincangkan ini adalah merupakan sesuatu yang hanya ada pada Al-Quran sahaja. Jadi sebenarnya banyak perkara-perkara yang indah di dalam Al-Quran ini, tetapi kita tidak mampu untuk mengeluarkan semuanya, tapi kita akan cuba congkil daripada banyak-banyak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Islam yang sentiasa tak putus-putus untuk mencari sesuatu yang indah daripada Al-Quran. Jadi seperti biasa, insya-Allah sebelum daripada kita teruskan sesi kita, insya-Allah tolong beri feedback kepada kita semua jika sekiranya gambar dan juga suara clear, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan bersama-sama insya-Allah, iaitu dalam suatu sambungan daripada, bukan sambungan juga, tetapi ialah masih lagi dalam topik kalimah-kalimah yang hebat di dalam Al-Quran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan perkataan-perkataan, telah memilih daripada bahasa Arab ini bahasa-bahasa yang indah untuk dipilih sebagai menjadi bahasa syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai mukadimah, sebagaimana sama seperti sebelum daripada ni, malam sebelum daripada ni, iaitu kita katakan bahawa sebenarnya beberapa hakikat yang perlu kita tahu, bahawa bahasa Arab ini adalah bahasa yang telah wujud sebelum daripada turunnya Al-Quran. Jadi Allah SWT seperti seolah-olahnya dah prepare dah bahawa turunnya Quran nanti, tapi bahasa Arab telah dipreparekan dengan bahasa yang indah dan sebagainya, kan, bukan bahasa yang baru muncul, tak, tapi bahasa yang telah stabil. Maka banyak bahasa yang telah diperkatakan, telah digunakan, tetapi ianya dipelihara dengan baiknya, kerana tidak bercampur dengan banyak bahasa-bahasa lain, kerana kedudukannya, geografinya, tanah Arab yang tandusnya, yang padang pasirnya, menyebabkan orang di situ, orang yang bercakap bahasa Arab adalah bahasa-bahasanya terpelihara. Perkara yang kedua ialah dalam bahasa Arab ni ada kalimah-kalimah yang lebih daripada satu makna. Itu yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni dalam sesi yang ke-14 semalam. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan tengok lagi. Kalau semalam kita telah tengok, sebelum daripada ni kita tengok perkataan ad-din, pada hari ini kita akan tengok, pada malam ni kita akan tengok, iaitu al-ibadah. Perkataan al-ibadah pada malam ni insya-Allah, iaitu al-ibadah. Apakah makna ibadah? Kerana kita tahu bahawa dalam Islam ni salah satu daripada makna yang sangat-sangat yang kita tahu, yang kita biasa dengar, kita gunakan ialah al-ibadah. Jadi apa makna ibadah? Sebagaimana yang digunakan oleh Al-Quran. Jadi ibadah, adakah maknanya itu ialah pelaksanaan satu bentuk-bentuk yang tertentu ataupun ritual kita panggil, ataupun adakah dia itu upacara-upacara pada masa-masa tertentu di dalam tempat-tempat yang tertentu dan sebagainya? Adakah itu yang dimaksudkan dengan ibadah atau apa sebagaimana yang digunakan oleh Al-Quran? Jadi insya-Allah sama-sama kita tengok apakah perkataan ini, bagaimana perkataan ini telah digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian dijadikan sebagai satu perkataan yang sangat-sangat penting bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita tengok pada malam ni insya-Allah, iaitu perkataan ibadah ini sebagaimana yang disebutkan oleh ulama-ulama bahasa. Orang-orang Islam yang pakar dalam bahasa telah menyebutkan bahawa bahasa dalam bahasa Arabnya lebih kurang mempunyai 4 makna, lebih kurang mempunyai 4 makna yang besar. Jadi ini hanyalah sebahagian. Ada lagi sebenarnya makna-makna yang kecil yang kita tak sentuhlah di sini kerana masa yang sempit kita ni. Kita ada hanya 15 minit aja insya-Allah, kan, untuk kita pergi round lebih kurang dalam sesi pada malam ni, iaitu lebih kurangnya ialah yang pertama sekali, makna ibadah ni ialah abada yang abudu, maknanya ialah hamba, iaitu hamba melawan kepada orang-orang merdeka. Jadi zaman dululah ada hamba, sekarang tak ada hamba, Jadi kita ada hamba, kita ada orang yang merdeka. Jadi ini sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadisnya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, salah satun ana khosmuhum, aku ada 3 jenis orang yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis dia, ada 3 jenis orang yang mana aku ni, Nabi kata, adalah menjadi musuh kepada mereka. Siapakah mereka itu? Jadi salah satu daripada
orang yang Nabi SAW sebut tu ialah rajulun i'tabada muharraran. Nabi SAW kata, orang yang aku musuhi, aku benci, aku tak suka, aku tak nak berkawan, aku ni macam bukan umat aku lah, lebih kurang macam tu, ialah seorang lelaki yang telah mengabdikan seorang lain yang merdeka. Maknanya dia pergi tangkap orang merdeka, dia suka hati kan, dia pergi ambil orang merdeka tu, kemudian dia buat jadi hamba dia. Itu adalah merupakan satu benda yang Nabi sangat-sangat benci kan. Dia dalam Islam ada hamba tetapi dengan cara-cara yang hanya dibolehkan saja, antaranya cara peperangan lah. Jadi kalau tangkap orang, ambil jadi hamba sebagaimana yang dibuat oleh orang Amerika kan, pergi ke Afrika dulu, kemudian tangkap pernah bawa ke Amerika untuk buat kerja kan. Orang Eropah, bukan orang Amerika, orang Eropah ambil orang-orang daripada Afrika kemudian bawa. Itu memang dibenci oleh Nabi, menjadi musuh pada Nabi. Itu perkara pertama. Jadi makna pertama abdun ini ialah maksudnya ialah hamba. Itu yang pertama. Yang keduanya, hamba ni maknanya ialah iaitu patuh, maknanya iaitu kita patuh. Dan patuh ni bukan patuh-patuh biasa, tapi patuh ni patuh tunduk dengan sepenuhnya, sama ada badan dan juga hati. Kadang-kadang kita ni patuh, kadang-kadang ada orang patuh kan, tapi patuh tu maknanya dalam erti kata patuh dengan badan saja, dengan fizikal saja, tetapi kalau dengan hati tak patuh kan. Jadi entah yang patuh sini abdul ni ialah patuh dengan badan dan juga hati. Maknanya badan dia buat, hati pun dia ikut, dia tunduk kepada benda tu. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, abdul ni ialah mempertuhankan, ta'allaha dalam bahasa Arabnya kan, iaitu seorang mempertuhankan orang lain. Dia rasa itu Tuhan lah yang tu besar kan. Itu maknanya pun abdun juga dalam bahasa Arabnya, abdun juga jadi adalah sebagaimana dalam ini syair Arab ataupun orang Arab hebat dulu dia kata, menggunakan perkataan, dia kata aral mal indal bakhilina, aku tengok dia kata harta ni bagi orang bakhil tu dia lah mu'abbidan, maknanya dia ni telah memperhambakan, dia dah jadi Tuhan, maknanya harta tu jadi Tuhan, kata orang Arab. Jadi dia gunakan perkataan abdun sini kan, sebagaimana kan sini abdun maknanya. Jadi abdun maknanya dia tu telah mempertuhankan kepada harta tu bagi orang bakhil, kata orang. Jadi makna perkataan tu memang digunakan juga. Kemudian yang keempat, makna yang keempat ialah iaitu sentiasa bersama. Itu di antaralah perkataan makna-makna kepada perkataan abdul. Jadi kita tengok dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkara ni. Yang pertama sekali kita tengok surah Mukminun, ayat yang ke-47, muka surat dia 345 insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ini adalah untuk menunjukkan kepada makna satu dan juga makna dua. Makna satu dan juga makna dua. Makna satu dan makna dua tu apa? Iaitu makna satu ialah hamba, iaitu orang hamba. Kemudian yang keduanya ialah patuh dengan sepenuhnya. Jadi kita tengok sini makna satu dan dua ni wujud dalam ayat ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kisah Firaun. Firaun dia pernah berkata, ni Firaun dan faqalu ni Firaun dan juga orang-orang Firaun lah. Dia kata faqal, dia berkata kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, dia kata anu'minu li basyaraini, adakah kita akan beriman kepada dua orang ni? Dua orang kata mislina, dia ni sama dengan kita pun. Dia kata wa qaumuhuma lana abidun, sedangkan dia kata kaum keduanya iaitu kaum Bani Israel lah di negeri Mesir tu, dia kata lana kepada kami, kepada itulah Firaun dan guru dia tu kata abidun, telah memperhambakan diri dan telah menjadi hamba kepada kita, patuh, taat, ikut cakap kita dan jadi hamba pada kita. Itu kata Firaun dan juga orang-orang dia dalam ayat ini. Allah Ta'ala ceritakan kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita tengok lagi kan, iaitu ayat yang kedua sebagai contoh kita pada malam ni ialah iaitu patuh. Perkataan patuh, makna patuh ni maknanya patuh dengan sepenuh-penuhnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Yasin ayat yang ke-60, muka surat dia 444, cantik muka surat tu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam surah Yasin tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Taala kata, bukankah wahai anak Adam, alam ahad ilaikum, aku dah beri perintah kepada kamu bahawa apa? La ta'budu syaitan, jangan kamu ta'budu syaitan. Apa maksud ta'budu syaitan sini? Bukan maknanya memperhambakan diri, tapi patuh kepada. Maksud dalam ayat ni lah ta'budu sini maknanya lah patuh kepada syaitan, patuh kepada syaitan. Itu maksud dalam ayat ni. Itu adalah
Jadi maksud yang kedua. Maksud yang ketiga, kita tengok seterusnya, itu maksud yang kedua juga dalam ayat yang lain. Ayat yang lain, iaitu dalam surah At-Taubah. At-Taubah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kisah ni agak panjang sikit, iaitu kisah seorang lelaki ni daripada Bani, iaitu nama Adi bin Hatim At-Tai, daripada Bani Tai. Dia telah lari, sebenarnya kan, dia telah lari kerana dia takut kepada Nabi Muhammad bila Nabi Muhammad telah pergi ke tempat dia. Jadi akhirnya, tapi lama-lama tu bila kakak dia panggil, dia pun datanglah ke Madinah. Masa dia datang tu, dia pakai rantai perak, rantai perak ada cross, dia Kristian. Jadi Nabi SAW pada masa Nabi tengok dia nak masuk Islam, jadi Nabi tengok dia, Nabi kata, Nabi baca ayat ni, Nabi baca ayat ni apa? Surah At-Taubah ayat 31. Nabi baca, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah SWT, Nabi SAW bacakan ayat ni apa? Mereka ini, iaitu orang Yahudi dan juga Kristian ini, telah mengambil ahbar mereka, mengambil ruhban mereka, makna pendeta mereka, padri-padri mereka, sebagai arbaban min dunillah, sebagai arbaban yang nanti kita akan cerita insyaAllah kan, dalam perkataan isu ni. Tapi yang kita nak tengok tu ialah yang belakang tu kan. Sedangkan Allah SWT kata wa ma umiru, Allah Ta'ala katakan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Allah Ta'ala kata, sedangkan mereka itu tidak disuruh. Apa yang Allah Ta'ala perintah kepada mereka ialah mereka mestilah tu, iaitu liya'budu sini apa? Makna taat, taat kepada Tuhan yang satu saja, iaitu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia. Jadi sepatutnya kena taat kepada Allah Ta'ala. Jadi makna sini ialah maknanya ketaatan. Kita tengok seterusnya ialah contoh yang ketiga, makna yang ketiga, iaitu makna yang ketiga mempertuhankan. Kadang-kadang makna ya'budu ni ada makna mempertuhankan. Kita tengok sini dalam surah Maryam ayat 49, muka surat dia ialah 308. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang kisah Nabi Ibrahim. Ni kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia telah nasihat ayah dia, tapi ayah dia ni degil juga. Ayah ni tak nak terima juga. Ayah dia tetap juga nak nak menyembah berhala tu kan. Mengambil berhala tu sebagai Tuhan ni. Menganggap bahawa berhala tu Tuhan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan. Allah Taala sebut sini silap sikit situ bukan wow situ falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Itu falamma tazalahum, dan apabila Nabi Ibrahim ini dia meninggalkan tu, meninggalkan bapa dia, meninggalkan kaum dia. Meninggalkan tu makna pindah. Kata ulama ni lah, dia pindah, lari daripada tempat dia. Asalnya tempat dia di Iraq kan, tapi dia lari ke mana? Lari ke Palestin. Jadi apabila dia telah meninggalkan mereka tu, dan juga meninggalkan tempat, dari segi tempat, kemudian wama ya'buduna min dunillah, dan meninggalkan apa yang mereka ya'budun sini mereka pertuhankan. Jadi maksud sini maksudnya mempertuhankan. Jadi kalau kita tengok insya-Allah kan, sebagai kesimpulan kan, kita tengok ayat Quran ni dia gunakan perkataan abadah tu dalam maksud macam ni kan. Dan abadat sendirilah mempunyai banyak makna sebagaimana yang kita tengok tadi, iaitu ini kan, nombor satu hamba, yang kedua patuh dengan sebenar-benarnya, yang ketiga mempertuhankan, dan yang keempatnya ialah sentiasa bersama. Jadi akhirnya kita buat kesimpulan, ialah kesimpulan daripada ayat-ayat Quran ni. Sebab itulah bila kita tengok baca ayat Quran, maka kita akan tengok bahawa makna ibadah yang Allah Ta'ala sebutkan, iaitu kita mesti beribadah kepada Allah, dia merangkumi semua makna-makna yang ada dalam makna tersebut, perkataan tersebut. Iaitu apa? Iaitu yang pertama, kita hendaklah menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa soal jawab. Jangan tanya kenapa ni. Yang keduanya, hendaklah itu ketaatan itu dengan penuh badan dan juga hati. Bukan badan saja taat kepada Allah, tetapi dalamnya tidak. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah mempertuhankan Allah. Maknanya ialah menganggap Allah Ta'ala saja Tuhan, tak ada yang lain. Yang keempatnya ialah melaksanakan segala ketetapan dia. Maknanya kalau Allah Ta'ala suruh kita semayang bentuk macam ni, semayang macam ni. Itu makna, itu adalah bentuk-bentuk ibadah, tapi itu bukan ibadah. Ibadah tu semua sekali adalah ibadah. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan kamu jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan yang terakhir itu ialah hendaklah kita ni bersentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya di tempat-tempat tertentu saja, bukan dalam sembahyang saja, bukan ni saja, bukan dalam masjid saja, luar masjid tidak ibadah kan, tak. Ibadah kita adalah semuanya adalah ibadah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran
dalam apa yang sepatutnya kita faham. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah jumpa lagi dalam sesi indah bersama daripada Al-Quran di siri yang ke-16 esok malam, insya-Allah pukul 10 malam, insya-Allah pukul 10 malam setiap malam, insya-Allah Ramadan sehinggalah 20 hari bulan. Insya-Allah setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.